akan saya perkenalkan pada sesi suai kenal sebentar lagi dan bersyukur kehadrat ilahi kita dipertemukan dalam program yang memberi manfaat kepada orang ramai dan saya Syahira merupakan pelajar tahun pertama Bachelor Biochemistry Fakulti Biotech dan juga merupakan moderator bagi projek Cinta Negara. Bengkel ini telah disediakan oleh ramai rakan-rakan saya yang bertukus lumus dalam memastikan bengkel ini berjalan dengan lancar. Dengan itu, saya menjemput rakan-rakan sepasukan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum, saya Nur Hazilia, bertugas sebagai slide editor. Assalamualaikum, nama saya Nur Fada, saya sebagai video editor. Hai, Assalamualaikum, saya Nur Aini, saya uruskan bahagian multimedia. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam, saya Afrina, tugas diberi adalah di bahagian social media. Assalamualaikum, saya Adila, saya uruskan bahagian multimedia. Terima kasih. Seterusnya kami telah memperkenalkan Jom Jaga Alam iaitu bengkel menginovasikan barangan kita semula dan ia merupakan Jom Jaga Alam ia merupakan kali pertama program sebegini dilancarkan iaitu dengan sebesar hati saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dua tetamu istimewa kita iaitu merupakan pelajar Universiti Putra Malaysia yang sanggup meluangkan masa bersama kita pada malam ini. Dan untuk pengetahuan semua, mereka ini bukanlah calang-calang orang dan masih menuntut pengajian di Universiti Putra Malaysia. Bagi menghiasi program ini, kami telah menjemput Miss Nur Nadira binti Abdul Bashir merupakan pelajar master dalam biokimia dan juga Miss Siti Saripah Rabiah binti Mak Lazim dikenali sebagai Miss Ifa yang merupakan pelajar PhD dalam Agricultural Mechanism and Automations. Dengan itu dijemput, sila memperkenalkan diri. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar kan? Nak test mic? Boleh. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Nadira binti Abdul Bashir. Okey, seperti yang moderator kita perkenalkan, saya pelajar master dah SEM 5 di Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul. Okay, itu saja kot. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada moderator kerana sudi jemput untuk program hari ni kan. Okay, seperti yang moderator kenalkan lah, nama saya dekat slide tu. Boleh panggil Ifa. Sekarang belajar sebagai student PhD tahun pertama dalam more kepada agriculture mechanism and automation. Itu je. Terima kasih buat tetamu kita sudi memperkenalkan diri dan sudi meluangkan masa bersama kami. Dan kami telah menyediakan beberapa slide untuk dipersembahkan kepada para peserta dan saya berharap para peserta mengambil bahagian dan berfokus terhadap slide kerana kemungkinan apa yang tertera di slide akan menjadi isi penting dalam kuis untuk menjawabkan kuis di akhir program nanti. Dan saya berharap para peserta tidak meninggalkan program terlebih dahulu kerana link kehadiran akan diberikan pada bila-bila masa. Tanpa link kehadiran ini, para peserta tidak akan dapat e-sijils bukti anda menghadiri bengkel kami pada hari ini. Dan itu saya akan lead untuk slide iaitu pengenalan bengkel kita semula dan intipati dalam bengkel ini seperti isu-isu dan faktor pencemaran, kesan-kesan pencemaran dan juga cara mengatasi inovasi dengan menggunakan inovasi. Dan juga kami telah masuki seperti contoh-contoh barang inovasi, impak inovasi dan kepentingan kita semula dan juga implikasi jika pengenalan sampah tidak secara aktif. Okay, matlamat utama ini adalah untuk menegaskan kepentingan menyita semula barang yang terpakai dan juga memupuk semangat cinta negara dengan kesedaran terhadap alam sekitar. Dan seterusnya akan meningkatkan kreativiti masyarakat menginovasikan barang kita semula.
kami memilih quotes daripada Vincent van Gogh, iaitu if you truly love nature, you will find the beauty everywhere. So apakah objektif bank ini? Yang pertama adalah berfikiran kreatif, inovatif dan inventif dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, memupuk kesedaran menghargai bahan yang boleh diketahui semula dan juga mengetahui cara-cara penggunaan barang kita semula. Dan seterusnya saya menjemput kawan-kawan saya ataupun dikenal sebagai saudara Aini dan Adila untuk menerangkan isu-isu pencemaran yang berlaku di negara kita. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Syahira. Jadi saya akan teruskan bengkel kita dengan menerangkan tentang jenis-jenis pencemaran. Kita ada empat jenis pencemaran: pencemaran udara, bunyi, tanah dan air. Jadi untuk pencemaran udara, punca daripada pencemaran udara ni pelepasan asap kotor daripada industri kilang, kenderaan motor, asap rokok, pembakaran terbuka dan letusan gunung berapi. Tapi macam dekat kita ni tak adalah letusan gunung berapi tu. Lepas tu akibatnya jadi penipisan lapisan ozon, jerebu, hujan asid dan pemanasan bumi. Langkah untuk atasi pencemaran udara ni dengan penampalan ozon, kerajaan boleh memperkenalkan undang-undang dan melakukan kita semula. Okey, seterusnya untuk pencemaran bunyi. Punca daripada pencemaran bunyi ni adalah daripada penggera kereta, siren perkhidmatan kecemasan dan salakan anjing. Akibat daripada pencemaran bunyi ni, berlakunya kehilangan pendengaran, gangguan tidur dan sistem imun yang lemah. Langkah untuk atasi pencemaran bunyi ni, kereta yang keluarkan bunyi yang kuat boleh memasang penghalang bunyi. Sebab macam yang kita tahu, setengah orang tu sendiri yang ubah suai kereta untuk bagi keluarkan bunyi yang kuat. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang. Dengan itu saya serahkan kepada Saudari Adila untuk terangkan tentang pencemaran tanah dan air. Okay, terima kasih Afrina. Okay, punca pencemaran tanah adalah disebabkan tumpahan dan pembuangan sisa berbahaya dan kubahan, malah amalan pertanian tidak mampan seperti penggunaan racun perosak, pelombongan, penebangan hutan dan amalan pembuangan sampah merata-rata. Akibatnya adalah menyebabkan rosak dan terbentuknya pertumbuhan yang mengakibatkan hasil tanaman berkurangan, kehilangan habitat, hidupan liar, pencemaran air dan hakisan tanah dan gurun. Jadi langkah mengatasinya adalah dengan menguatkuasakan undang-undang dan juga mengitar semula. Okay, seterusnya pencemaran air berpunca daripada pembuangan sampah di kawasan sungai Raham tidak bertanggungjawab oleh pihak tertentu seperti kilang sungai air penggunaan air seperti aktiviti pengairan. Okay, untuk langkah mengatasi, yang pertama jangan buang sampah ke dalam sungai, tasik atau laut. Tong sampah perlu ditambah di tempat strategik sebagai pusat pengumpulan sampah supaya sampah tidak melimpah, dan akhir sekali memelihara air dengan mematikan bilik air. Okay, terima kasih. Seterusnya. Bagi tidak membuang masa, saya menjemput saudari Afrina dan Hazi untuk menerangkan lebih lanjut tentang kesan-kesan inovatif, kepentingan kita semula dan juga kesan-kesan pengenalan sampah secara tidak aktif. Dipersilakan. Terima kasih Syahira. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kesan positif inovasi. Sebelum itu, apakah itu inovasi? Inovasi adalah idea sesuatu perkara dalam mengubah sesuatu bahan, sesuatu barangan menjadi barangan yang lebih bermanfaat dan lebih berguna untuk masyarakat. Maka saya ingin menjelaskan kesan-kesan positif inovasi tersebut. Pertama, memupuk kesedaran masyarakat bahawa barang yang boleh dikitar semula dapat diubah menjadi barang yang baru. So di sini kita dapat lihat bahawa barang yang lama yang telah terpakai tidak semestinya ianya tidak berguna lagi. Ianya dapat diubah menjadi barang yang baru dan lebih bermanfaat. Yang kedua, menyalahkan bakat terpendam individu dalam idea mengubah dan mereka cipta semula barang terpakai. Ini bermakna
individu tertentu yang menginovasi sesuatu barangan dapat mencukil bakat mereka yang mungkin mereka tidak pernah sedari sebelum ini ataupun mereka tidak pernah mengambil peduli. Justru itu, mewujudkan masyarakat yang kreatif dan kritis daripada barangan-barangan yang telah diubah sesuai dengan idea-idea yang bernas. Ini bermakna masyarakat mempunyai pemikiran yang kreatif dan kritis dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Yang keempat, menjana pendapatan masyarakat terutamanya dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Ini bermakna masyarakat yang telah menginovasi sesuatu perkara juga dapat menjana pendapatan mereka daripada barangan yang dikita semula tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, terdapat beberapa kepentingan bagi amalan kita semula. Antaranya adalah dapat menjimatkan kos perbelanjaan pelupusan sampah. Okey, apabila kita melakukan amalan kita semula, kita dapat mengurangkan kadar pembuangan sampah seharian kita. Yang kedua adalah persekitaran alam yang ceria. Okey, bahan kita semula yang sebelum ni kita anggap sampah mungkin berguna untuk dijadikan bahan lain. Contohnya botol kita boleh jadikan pasu, dan pasu ini bukan hanya berguna untuk menanam pokok tetapi boleh juga digunakan untuk sebagai hiasan mengikut kreativiti masing-masing. Dan yang ketiga, kepupusan sumber alam dapat dielakkan. Sumber alam ni saya bagi contoh sebagai pokok. Okey, kita menggunakan pokok untuk menghasilkan kertas kan. Okey, jadi bila kita mengitas semula, kertas atau surat khabar yang telah digunakan dapat diproses untuk menghasilkan kertas yang baru di mana kita boleh menggunakannya kembali. Seterusnya. Okey, apakah kesan-kesan pengendalian sampah yang tidak efektif? Next slide. Okey. Kesannya adalah dapat mengancam spesies haiwan akuatik di sungai. Sesetengah masyarakat mungkin bertindak membuang sampah di dalam sungai dan perkara ini akan menyebabkan masalah kesihatan dan kesulitan dalam pergerakan bagi haiwan akuatik tersebut. Okey, untuk pembakaran sisa secara terbuka, mungkin ada masyarakat yang tidak bertanggungjawab mengadakan aktiviti pembakaran secara terbuka untuk dijadikan jalan pintas bagi melupuskan sampah-sampah mereka. Perkara ini merupakan kesalahan undang-undang dan boleh menyebabkan pencemaran udara. Dan yang ketiga, kejadian banjir disebabkan oleh sistem saliran kerana dipenuhi dengan sampah. Okey, mungkin ada masyarakat yang buang sampah di tepi jalan dan air hujan boleh menjadi faktor untuk sampah ini dialirkan ke dalam sungai. Ke dalam longkang. Okey, dan apabila dialirkan ke longkang dan longkang mungkin tersumbat disebabkan keberadaan sampah-sampah ini dan terjadilah kejadian banjir. Dan untuk akhir sekali, pengurusan sisa pepejar yang tidak teratur menarik perhatian vektor pembawa penyakit. Okey, pembuangan sisa secara tidak teratur ni mungkin untuk individu yang tidak mengikat sampah mereka dengan betul ataupun menggunakan plastik sampah yang nipis dan mungkin terkoyak dan perkara ini akan menyebabkan haiwan seperti nyamuk Aedes, tikus dan lipas tertarik kerana mungkin sampah tersebut mengandungi sisa makanan dan ini akan menyebabkan mereka membiak dan membawa penyakit kepada kita. Itu sahaja. Terima kasih. Yes, seterusnya saya menjemput Saudari Fatihah untuk menerangkan tentang statistik bahan yang boleh dikita semula. Persilakan. Terima kasih Syaira. Saya Nur Fatihah akan menerangkan slide seterusnya. Okey, seperti yang kita nampak pada slide yang tertera, terdapat 37,890 tan sampah pada setiap hari. Okey, jumlah sampah akan berterusan meningkat dengan seiringi dengan penambahan populasi penduduk. Okey, seperti yang kita nampak kat sini ada keratan surat khabar berita harian. Ada mengatakan bahawa jumlah sampah ini akan terus meningkat dan dia akan menyebabkan tempat pelupusan sampah akan menjadi semakin terpu jika sampah yang kita buang menjadi makin banyak hari demi hari. So, seterusnya.
Okey, dekat sini kita boleh tengok bahan-bahan yang boleh kita semula yang boleh dibuatkan inovasi untuk kehidupan seharian. Antaranya ialah botol-botol, kotak-kotak kasut dan kotak-kotak terpakai, sudu plastik, tin aluminium, bekas telur, kertas terpakai, tayar dan straw. Next. Okey. Seterusnya, statistik sampah di dalam tong sampah setiap hari di Malaysia. Cuba kita bayangkan apa yang akan berlaku jika semua sampah ini terbiar dalam masa yang sangat lama dan apa juga yang akan terjadi jika semua sampah ini dikita semula untuk penggunaan harian. Dari statistik yang kita boleh tengok, terdapat 40% daripada kertas dan diikuti dengan makanan 17%, selebihnya daripada kaca, logam, sisa kebun dan yang lain-lain. Okay. Terima kasih kepada, okey. Seterusnya, boleh teruskan. Okay, seterusnya dari segi global pula, statistik oleh Our World in Data pada tahun 2010 dia ada menyebutkan bahawa pengeluaran plastik di peringkat global ini boleh mencecah 270 juta tan, manakala hasil buangan bahan ini adalah 5 juta lebih tinggi, iaitu 275 juta tan. Okey, negara Malaysia juga ada menyaksikan bahawa China dia menyumbangkan kepada peratusan besar bahan buangan plastik yang tidak diuruskan dengan baik, iaitu 28% dan diikuti dengan Indonesia 10%. Sekian, terima kasih. Daripada segi, kalau kita nampakkan slide, bagaimana sebagai rakyat Malaysia ingin mengatasi pencemaran yang semakin berbimbangkan selaras melindungi bumi, dan kami membuat bangkit ini adalah jawapannya adalah inovasi. Barangan kita semula adalah the correct answer for our questions. So tiba masa yang dinanti-nantikan ialah sesi Q&A ataupun soal jawab bersama tetamu istimewa kita pada hari ini. Soalan yang akan ditanya adalah berkaitan dengan kajian yang telah dibuat oleh saudari berdua, iaitu Miss Nadira dan juga Miss Eva, dan mungkin mereka boleh berkongsi sedikit ilmu kepada kami dan akan memberi pendapat tentang isu pencemaran yang berlaku di negara kita. Dan saya mulakan pertanyaan saya kepada Miss Nadira berkaitan dengan bioremediations yang mampu mengatasi masalah pencemaran. Okey, Miss Nadira, boleh terangkan lebih lanjut kajian tersebut? Kerana ini merupakan kali pertama saya mendengar kajian tersebut. Dipersilakan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Okay, semua orang first time dengar perkataan bioremediation. Yeah. First time. First time? Okay, dia macam ni. Kalau daripada perkataan tu sendiri kan, dia ada bio dengan remediation kan. Maksudnya kita menggunakan kita menggunakan benda hidup lah untuk mengurangkan pencemaran. Dia ada pencemaran, bioremediation ni ada banyak pecahan dia, tapi yang selalu orang guna adalah phytoremediation dengan microbe. Dia guna microbe. Kalau phytoremediation tu dia guna pokok, kalau microbe tu dia guna microbe untuk degradekan kita punya pencemaran. Macam tadi kan yang ada kawan-kawan share tadi mengenai pencemaran, tapi kalau yang tu macam mengenai pencemaran domestik. Sebenarnya kalau melalui bioremediation ni dia akan mengurangkan macam kita punya pencemaran industri yang dia punya skala dia lagi besar lah. Sebab kalau bioremediation ni dia akan biasanya dia akan mengurangkan pencemaran dekat air lah. Dekat air. Biasanya pencemaran air apa? Yang biasanya sampah dengan benda yang terapung kan, macam minyak, tumpahan minyak kan, macam kalau kat laut kan. Betul. Plastik kan. So kalau yang bioremediation dia akan biasanya dia akan degrade minyak lah. Dia digunakan dalam industri, skala industri dan dalam industri minyak lah macam tu.
Biasanya kalau kat kalau kat laut, kalau contoh macam berlaku kalau pelanggaran kapal kan, dia akan menyebabkan minyak dalam kapal tu akan split lah dekat atas atas laut tu kan. So dia akan gunakan microbe lah. Dia akan gunakan microbe untuk degradekan dia punya minyak tu. So macam mana microbe tu kan dia akan tukarkan macam mana dia akan membantu mengurangkan pencemaran adalah dengan microbe tu kan kecil kan. Dia kan macam contoh macam kalau kalau rumah kita kalau kita buat roti kita guna yeast kan. Itu kan makan gula tapi kita tak nampak tapi hasilnya macam dia akan keluar berbuih kan macam tu kan. Tapi kalau dekat pencemaran minyak ni dia guna microbe tu, dia akan makan minyak tu. Dan dia akan tukarkan minyak tu kepada air dan karbon dioksida. So bentuk yang kita tak nampak lah tapi simple form dan dan tidak berbahaya. Ada gangguan anak saudara pula. Tak apa faham. Apa ni? Okey, lepas tu dia akan sebenarnya bila daripada minyak kan dia tak dissolve dengan air kan. So bila dia guna microbe tu dia dah jadi water dengan carbon dioxide tu dia akan dissolve dengan water dan dia less harmful to environment lah. Macam gitu. So sekarang ni dia banyak dah guna microbe tu sebab dia punya proses tu lebih murah. So dia akan jadi untuk kalau large scale tu dia akan lebih untunglah dekat macam dekat company tu. Macam itu. Sebenarnya rasa yang tu je lah. Tapi yang kalau selalu dekat lab yang akak belajar dia pasal phytoremediation. Banyak pasal guna tapi yang ni untuk small scale je lah. Dia gunakan pokok untuk mengurangkan pencemaran minyak dekat air tu. Biasanya kalau dekat sungai-sungai dekat kampung ke kan. So dia akan gunakan contoh ada certain jenis aquatic plant tu untuk digunakan untuk menyerap heavy metals tu. Contoh macam kalau phytoremediation tu dia guna pokok tu dia ada akar kan. Kalau aquatic plant kan dia akan dia timbul dekat atas air dan akar dia kat dalam air tu. So dia guna akar tu dia akan serap heavy metals tu dan tukar pada less harmful punya produk lah. Macam tu. Okay. Saya nak tanya, adakah kajian ni ataupun metod ni digunakan di Malaysia ataupun di luar negara ataupun maybe Malaysia sendiri yang perluaskan kajian ini? Okay, kalau dekat Malaysia, rasa macam kalau untuk scale yang besar tu belum pernah lagi lah rasa yang guna yang macam kita terbaca dekat surat khabar ke apa macam belum pernah lagi kita tu. Tapi tadi akak ada baca, dia ada dekat kalau kat luar negara dia pernah guna dekat macam pernah digunakan bila ada tumpahan minyak lah. Tadi akak baca dia ada, masa tu ada company tu nama Exxon, pernah dengar Exxon? Company minyak. Tak pernah dengar? ESSON. So nanti boleh kalau nak baca dia ada, masa tu company minyak, dia ada macam minyak dia tertumpah dekat laut lah kan. So dia guna kaedah bioremediation ni untuk mengurangkan pencemaran minyak dekat laut tu. So kalau dekat Malaysia ni mungkin kurang lagi kot sebab tu dia lagi dalam fasa kajian dekat universiti. Macam itulah cakap tahu. Okay, terima kasih Miss Nadia. Sangat bermanfaat pengisian sebentar tadi. Secara umumnya bioremediation ni adalah salah satu metod ataupun cara teknologi sains yang mampu membantu dalam mengurangkan masalah pencemaran yang berlaku. So saya menjemput Miss Siti Ifa pula untuk berkongsi sedikit tentang penggunaan bahan organik dalam mengawal pencemaran. Dipersilakan Miss Ifa. Sudah kita maklum kan negara kita kan kalau setiap kata kalau negara Malaysia ni dia punya rakyat tu obesity paling top 10 lah dekat negara kan. Sebab apa? Sebab rakyat sendiri suka makan kan. So banyaklah makanan kan, macam-macam makan kan. Lepas tu bila makan banyak sangat makan, lepas tu ada makanan tak habis, membazir macam tu kan.
So statistik cakap makanan plastik dan kertas tu adalah benda yang paling top lah menjadi bahan buangan. Bila jadi macam tu kan, bila banyak sangat bahan makanan tu sampai kan dia boleh mempercemarkan alam sekitar. Terutamanya kalau makanan tu busuk kan, dia akan membuat pencemaran udara. Lepas tu kalau makanan tu tak terkompos, dia akan jadi pencemaran pencemaran darat kan. So macam mana kita nak meningkatkan kesedaran yang makanan tu sendiri kita boleh recycle untuk menjadikan bahan organik. Ni apa kita benda macam kita dekat rumah pun boleh je amalkan benda macam gitu kan. Contoh benda yang lebihan nasi kan, lebihan panggil sayur ke apa kan. First thing kita kena asingkan dia dulu daripada bahan basah tu dengan bahan kering kan, supaya kita tak boleh nak campur sekali. Lepas tu bila dah asing, kita buat kompos dia. Senang je kat belakang rumah kan, kalau ada tanah yang terbiar ada tanah sikit tu kan, kita buat kompos kan. Okay. Dia punya method ni dekat overseas dah memang dia orang dah apply. Cumanya dekat Malaysia saja kesedarannya tak berapa lah. Okay, method ni kita boleh panggil sebagai kitchen waste composting. Iaitu yang menggunakan sisa makanan di setiap kediaman sebagai alternatif untuk memelihara alam sekitar. Macam itulah. Kalau dekat rumah akak duduk rumah sewa kan. So dia macam sesuai lah dengan pertanian kan, UPM kan. Kita orang buat lebihan sisa makanan tu jadi kompos, jadi baja organik. Untuk supaya jimat baja, macam gitulah kan. Lepas tu dia kata punya kitchen composting ni dapat mengurangkan penggunaan tapak pelubusan, malah membantu menyuburkan tanah dengan meningkatkan kesihatan tanah melalui tingkatkan nutrisi makro dan mikroorganisma melalui kompos yang dihasilkan. Sampai itu juga kitchen composting ni dia akan meningkatkan kandungan nutrien dalam tanah kepada bentuk lebih ringkas dan mudah diserap tumbuhan untuk pertumbuhan yang sihat. Bahkan dapat memperbaiki tahap kimia, biologi dan fizikal sumber tanah dan mengurangkan kepadatan serta kemampuan tanah. Macam itulah sedikit yang boleh akak kongsi lah untuk macam mana kita alternative way kita nak memelihara alam sekitar dengan melalui sisa makanan daripada dapur. Okay, terima kasih Miss Ifa. Saya nak tanya, kalau bahan organik ditanam di bawah tanah, bermaksud mungkin orang tak aware tentang benda ni dan tak tahu pun bahan organik ni boleh ditanam, sampah-sampah ni boleh ditanam dan menjadi bahan organik. So macam mana kita sebagai seorang pelajar ingin memberitahu bahawa benda ni boleh dilupuskan dengan menanam bahan tersebut di bawah tanah. Sebabnya kita macam ada yang hidup di teres, ada yang hidup di apartmen. So tanah mungkin di sekeliling diorang kurang. So macam mana kita nak hidupkan awareness tu pada diorang. Dia macam tu macam contoh salah satu macam kalau rumah belakang ada tanah kan. Kalau yang duduk rumah flat tu, diorang boleh letak satu bekas, satu macam tong ke apa kan. Dalam tu boleh isi tanah. Lepas tu kita letak tanah, lepas tu letak sisa makanan, letak tanah. Biar 3 minggu dia akan jadi kompos lah. Tu memang kalau benda tu ada je kita boleh buat kan, kita macam boleh kreatif. Cuma macam mana kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya benda tu. Itu lah. Sebab sekarang kan banyak petani yang menggunakan baja kimia kan, baja kimia jadi. Baja kimia ni diorang guna terlalu berlebihan untuk bagi diorang meningkatkan, kalau letak baja banyak pokok akan cepat cepat membesar, hasil pun dapat banyak kan. Sebenarnya dia punya konsep tu salah. Bila kita apply baja banyak dekat tanah, dia akan meningkatkan kandungan nitrogen kat tanah. Bila kandungan nitrogen banyak dekat tanah, dia akan mengikat nutrisi dalam tanah untuk diserap oleh pokok.
Bila bila dia macam nitrogen tu dia mengikat nutrien untuk diberi pokok, pertumbuhan pokok akan terbantu. Lepas tu bila baja tu kimia berlebihan dekat tanah menyebabkan tanah dia punya acidity dia tinggi. Bila acidity tinggi, itu yang macam orang panggil structure tanah pun akan mudah orang panggil apa? Mudah loose kan semua kan. Itulah. So kita kena memberikan kesedaran yang itulah kita sebagai student ni yang memberi kesedaran kepada masyarakat yang kita perlu gantikan penggunaan baja kimia kepada organik. Betul. Okay, terima kasih kepada Miss Eva untuk perkongsian sebentar tadi. Dan juga saya nak ingin bertanya kepada Miss Nadira juga Miss Eva. Okay, kita ni hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Okay, ada setengah kaum yang diorang aware tentang benda ni, pencemaran. Kita spesifikkan dalam pencemaran secara umum dan bagaimana kita nak meningkatkan diorang punya sikap bertanggungjawab ataupun keprimanusiaan untuk kita sama-sama menjaga alam sekitar dengan baik. Dipersilakan. Sesiapa? Boleh Miss Nadira terlebih dahulu? Macam mana? Dia ni kan, dia macam complicated juga kan. Sebab kalau pencemaran ni dia memang asal je memang daripada individu tu sendiri kan. Contohlah kalau kita dah buat macam-macam enforcement macam contoh buat kempen ke, ada iklan dekat TV ke kan. Tapi kalau setiap individu tu sendiri macam dia tak kisah pun based on kaum ke apa kan, tapi dia macam as individual tu macam mana kita macam kita rasa benda tu penting lah untuk kita jaga kan alam sekitar ni, macam sebab dia macam kena ada kesedaran diri kepada individu tu sendirilah, macam mana dia rasa kepentingan untuk jaga alam sekitar tu. So macam memang kena didik daripada awal lah kot rasa je. Kalau daripada sekolah lagi ke, macam kalau dia dengan kawan-kawan kan, maybe dia akan lagi timbul rasa sayang dia kepada alam sekitar untuk dia jagalah. Sebab kalau dia dah dewasa tu mungkin susah sikit untuk dia apply benda tu, untuk dia jaga. Sebab dia rasa macam, okay aku dah besar, aku tahulah apa yang aku buat, aku tahu benda aku buat ni aku betul ke salah. Walaupun benda tu salah tapi dia anggap benda tu betul. Tu susah lah kan. So mungkin daripada peringkat sekolah lagi, kita kena terapkan lah macam mungkin dalam certain subjek ke kita kena ada, mungkin subjek sains ke kan, macam kalau kita belajar pasal sistem kehidupan alam ekologi ni kan, mungkin kita boleh terapkan ke situ lah. Sebab dia memang mulanya daripada individu tu sendiri. Okay, itu saja. Terima kasih. Miss Eva, boleh jelaskan sedikit? Apa soalan je balik? Bagaimana tak apa. Bagaimana kita sebagai Malaysia seperti yang bilang kaum apa semua tu, kita ada Cina, Chinese, Malay, Indian. Bagaimana kita nak hidupkan semangat dia orang supaya aware tentang pencemaran alam ni? Dari segi mungkin dari segi semangat patriotism yang mungkin dia boleh diserapkan kepada mereka. Susah agak nak jawab kan. Dia macam isu pencemaran ni dia tidak tidak berkaitan pun dengan kaum apa-apa kan. Jadi as long as kita duduk dekat dekat bumi ni, kalau kita sayang bumi apa kita buat? Cik moderator sendiri apa cik akan buat kalau biasa bumi ni sayang kat bumi ni, cik akan buat apa? Merosakkan dia ke atau memelihara dia ke? Tak, kita akan sayang, kita akan jaga dia dengan baik-baik. Bagus jawapan kan. So dia macam apa, kalau kita macam ada patriotisme tinggi dalam diri kita kan, kita akan berusaha lah untuk dan bertanggungjawab dalam memastikan kemampanan alam sekitar dengan sentiasa cakna terhadap isu berkaitan serta mengamalkan gaya hidup lestari atau masuk alam kan. Kita kena ingat dunia ni kita tidak mewarisi dunia ini daripada generasi lalu, tetapi
hanya dipinjamkan jenazah akan datang. Maksudnya kita apa ni? Kita dekat bumi ni kan, kita hidup hari ni bukan disebabkan oleh orang yang lepas, tapi kita untuk orang jenazah akan datang. Kira kalau kita macam kita rosak kan bumi ni kan, jenazah datang nak buat apa kan. Lepas tu kita fikirlah, kalau kita tak boleh buat benda yang besar, kita buat benda kecil. Contohnya macam pergi kedai, bawa lah beg yang kita semula tu. Tak payahlah bayar 20 sen dekat cashier tu kan, dapat plastik. Ataupun kita tak payah guna penyedup minuman plastik kat restoran kan. Macam tu pun dah macam jadi bermula dengan benda yang kecil, insyaAllah benda yang besar dah akan lebih cakna lah. Tu pun dah jadi role model lah kepada orang pada masyarakat kan. Kalau kita pergi dekat kedai, tak payah guna politin, bawalah bekas makanan kita sendiri. Macam tu lah. Itu salah langkah yang kita boleh ambil lah untuk untuk kita benda tu macam Cik Nat cakap tadi kan, benda tu bermula pada diri kita sendiri. Bila sendiri, kita cuba terapkan keluarga. Bila keluarga amalkan, kita akan jadi kepada masyarakat. Bila masyarakat mengamalkan, pada negara. Bila negara tu dunia lah. Macam gitu. So bermula dengan asas yang kecil, itu diri sendiri. Dan saya sangat mengagumi negara Eropah. Macam diorang tak guna plastik cara luasa, sebabnya kalau kita perhatikan di Malaysia sangat berluasa penggunaan plastik. Kalau di negara luar dia orang lebih kepada penggunaan kertas. Seperti Miss Eva cakap sebentar tadi, yang mereka ni lebih, bukan kata saya kata nak bias mana-mana negara, tetapi pemikiran dia orang lebih ke depan dalam memastikan negara dia orang tu terhindar daripada pencemaran. Dan terima kasih Miss Eva dan Miss Nadira tentang perkongsian sebentar tadi, sangat bermanfaat, sangat padat, sangat terperinci. Dan saya harap semua peserta mengambil bahagian dan juga memahami apa yang telah disampaikan oleh Miss Nadira dan juga Miss Eva sebentar tadi, kerana ia merupakan ilmu baharu untuk kami semua. Dan saya juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada saudari berdua yang sudi berkongsi pandangan dan pendapat masing-masing. Dan seterusnya, terima kasih Miss Eva dan Miss Nadira, banyak-banyak terima kasih sudi hadir pada malam ini. Okay. Dan seterusnya saya akan kepada video, dan saya akan buka ke video sebentar. Perkongsian video ini ada boleh kalau Miss boleh. Terima kasih. Tak apa. Okay. Seterusnya saya akan buka video. Kreatif. Ya, itu saja video yang telah kami sediakan.
Dan seterusnya saya akan pass kepada Miss Saudari Afrina untuk saya untuk link harian dan juga Kahoot. Okey, dipersilakan. Terima kasih, Ira. Baiklah, sekarang sudah tiba masanya untuk quiz session. So, ada anda semua sudah bersedia? Sekejap ya. Sudah. Saya? Okay. Sekiranya anda sudah bersedia. Okay. Slide. Slide Kahoot. Nampak slide? Okay. Okay. Nampak. Okay. Ada dua masuk quiz ini. Cara yang pertama adalah kami akan sharekan link untuk anda masuk dan join quiz kami di chat box, ataupun anda boleh terus pergi dekat laman web, letakkan nombor PIN yang tertera di skrin ini, iaitu 05836528. So sekiranya salah, so kita boleh mula sekarang lah. So sekiranya anda menghadapi untuk mengakses kuis tersebut, sila beritahu kepada kami dengan segera. Masalah ya? Semua boleh masuk tak? Please. Cik, tadi dah tak masuk lagi. Macam mana? Ya? Betul? Kalau yang guna PIN tu dah boleh masuk, saya nak share skrin saya. Ada masalah ke yang nombor PIN ke semua guna link? Guna link. Guna link kan? Okay. Guna link. Okay. Kalau macam tu, saya share skrin saya. Ada Among Us. Nak kod tadi? Okay. Semua ready ke? Semua dah main? Semua dah dapat masuk kan? Dah. Saya dah main. Okay, tak apa. Tak, boleh. Orang boleh terus main. Boleh terus main. Kami bagi masa dalam 10 minit untuk anda main.
So tepat pukul 10 saya akan end challenge ni. Siap. Saya tengok. Rasanya 5 minit je lah. 5 minit je lah. 5 5 minit. minit. Okey, 5 minit. Okey, 5 minit. 9:55. Stop. Tu kan 5 minit. Selama juga 5 minit. Rasa macam 9 dah boleh kot. Okey, boleh? Tutup. Keluar lah. Semua dah dapat jawab kuis Ada ke? yang belum selesai lagi? Kalau dah dapat belum kita selesai? akan buka lagi 5 minit. Sampai 9:55. Ada yang belum dapat lagi masuk ataupun belum main lagi? Kalau yang belum, boleh bagi tahu dekat chat box. Saya dah. Rasanya semua dah ke? Kan rasa macam semua dah. Tak ada yang ada masalah pun. Kalau dah Mhm. kita end. Sebab nak keluar Sebelum- chat tu kena end dulu. Okey, kita Aduh. done Boleh lah Okay. ya? Boleh kot. Boleh eh? Boleh. Okey. Okay. Macam nak tengok? Kami tak keluar? Alamak. Boleh Fina? Oh tidak. Syairah. Oh my god. Ya. Ada masalah? Dah. Dia dah end. Lepas tu dah hilang. Sepatutnya dia keluar. Boleh Keluar kita buat chat lagi tu tau. sekali. Boleh. Soalan satu lagi kan? Apa? Yang Ni. satu lagi tu dah ni. Ulang balik boleh? History tak ada Kena ke? balik Ya.
Try. Boleh lah dapat 10-10 ni. Nombor 1 tadi Angeline D. Tadi Nombor 2 Nombor dua? Nadia Tul. Nombor 3 Samuel. Okey. Yang tu lah. Okey, yang nombor 1, 2, 3 boleh bagi tahu dekat chat box. Maaf atas kesulitan. Minta maaf. Kami nak 1, 2, 3 sahaja. Kita apa? Kenapa ada nombor 2 ada 2? Sebab orang lain dia tengkin. Orang yang last tu tak tahu siapa. Cuba tanya dia orang skor 1 paling Kak, tinggi bagi tadi tahu 106. kau markah korang lah. Boleh tahu Yang rasa dia paling tinggi tu. yang rasa paling tinggi. Okey. Angelina 8/10. Alias Afrina tolong. Dia bagi kat chat box. Kejap. Boleh? Ke sesiapa boleh tolong? Adik Afrina kat chat box. Tengok. Macam mana nak masuk balik Zoom ni? Okay. Nur ni siapa? Nur Azmina. Macam ni 1/9. Okey, ada orang bagi dekat grup. Aku nak check dekat grup. Dia orang bagi chart yang menang. Okey. Kat grup WhatsApp. Okay, terima kasih Safia yang bagi tahu ni. Oh, Maaf. Nur. Okay. Nur Alia. Okay. Angeline. Betul lah ya? Okay, tahniah yang menang. Yang peserta lain, saya ucapkan ribuan terima kasih sebab korang luangkan masa dengan kita orang jawab kuis ni. Thank you so much. And tiba masanya yang dinantikan iaitu saya akan berikan link kehadiran dekat chat box. Rasanya link dah bagi. So korang boleh isi link tersebut untuk dapatkan e-sijil. Thank you semua. Terima kasih. Link kehadiran ni untuk semua ya? Link kehadiran untuk semua? Link kehadiran untuk semua. Public. Okay. Sekiranya yang 3 ada pemenang yang ni? Yang 3 pemenang tu boleh bagi tahulah nama penuh korang supaya kita orang dapat tahu siapa tu. So nanti hadiah kita orang akan back in, transfer dekat korang. Angeline DJ. Okay. Adilah, take note. Nur Alia Natasha binti Sardin. Okay. Seorang lagi. Nur Jazima binti Abdul Kalam Azad. Okay, tahniah ketiga-tiga pemenang.
Okay. Mahirlah kita punya Kahoot. Okay. Link kehadiran juga boleh isi sekarang untuk dapatkan isi je. Isi nama besar, urut besar ya untuk nama. Jangan lupa. Ya. Thank you, Nat. Dan satu lagi, jika dapat masalah untuk link kehadiran, boleh bagi tahu dekat chat box. Nanti ECJ boleh check dekat email korang ya. Tak ada masalah untuk link kehadiran. Kalau ada masalah boleh kemukakan kat chat box ataupun unmute kan mic. Jangan segera. Okey. Saya rasa tak ada masalah kot. Okey. Dan okey, habis je Kahoot, tiba masa untuk penutup. Dan juga saya berterima kasih atas tetamu istimewa kita iaitu Miss Nadira dan juga Miss Ifa. Dan saya dan rakan-rakan mengucapkan setinggi penghargaan kepada Miss Ifa dan Miss Nadira atas perkongsian yang begitu bermakna. Dan tak lupa juga kepada Miss, semoga Miss berjaya dalam bidang masing-masing dan mencapai kejayaan yang luar biasa bagi mengharukan nama negara dan juga berbakti kepada negara. Dan tak lupa juga kepada para peserta yang sedang menghadapi kehidupan universiti. Semoga anda semua berjaya dan terima kasih juga buat semua rakan-rakan saya, Aini, Adila, Afrina, Hazi, Fatihah yang beri kerjasama yang komitmen yang bagus bagi menjayakan program ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Dr. Murni yang merupakan pensyarah subjek kenegaraan, membuka peluang kepada kami yang untuk mengadakan bengkel menginovasikan kita semula. Dan saya mengakhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semua. Tania. Terima kasih, Nat. Thank you guys. Terima kasih. Best program ni. Yes. Very good program. Oh, thank you. Okay, boleh bersurai. Thank you. Bye-bye. Bye Syaira. Bye Aziz. Bye-bye. Bye Aziz. Bye Fina. Bye Aziz. Bye Hita. Bye Adila. Bye Fatihah. Bye. Bye. Night. Bye. Bye.